kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih, Farah. Baik, Datuk, pada pembentangan bajet kali ini, Perdana Menteri menekankan mengenai ekonomi keperluan rakyat atau ERK. Mungkin Datuk ingin menerangkan mengenainya? Ini berkaitan dengan perlunya kita mengimbangi antara ekonomi capital ataupun ekonomi modal dengan ekonomi rakyat ataupun people's economy. Biasanya dalam menguruskan ekonomi negara di peringkat makro, kita mahu ekonomi kita meningkat dari segi kadar keluaran negara kasar. Sebagai contohnya, KDNK kita pada tahun lepas telah berkembang sebanyak 4.7% dan tahun ini pada separuh tahun pertama berkembang 6.3%, dan banyak ukuran-ukuran lain bergantung kepada termasuklah pengukuran pendapatan per kapita, jumlah pelaburan yang masuk ke dalam negara dan sebagainya. Itu merupakan apa yang kita sebut capital economy. People economy pula merupakan apa yang kita sebut kesan daripada pertumbuhan ekonomi tersebut kepada rakyat. Apa yang dapat dirasakan rakyat dan apa keperluan rakyat. Itu yang disebutkan ekonomi keperluan rakyat. Di mana kalau kita mengembangkan ekonomi, matlamat kita adalah untuk mempertingkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan serta peluang perniagaan supaya pendapatan isi rumah bakal meningkat, dan pada masa yang sama supaya rakyat dapat merasakan kemudahan-kemudahan yang lain yang lebih baik seperti kemudahan perumahan, pelajaran dan juga kemudahan kesihatan. So ini yang dikatakan ekonomi ataupun ekonomi keperluan rakyat. Dalam konteks kita sekarang ini, memang ramai yang mengatakan langkah-langkah kita untuk menguruskan ekonomi kita dengan baik, termasuklah langkah-langkah rasionalisasi subsidi, ada memberi kesan kepada kos sara hidup, dan inilah perlu kita mengambil langkah-langkah supaya kesannya kepada rakyat dapat diminimalkan. Dalam arti kata lain, ini bermaksud kita hendak merakyatkan ekonomi itu sendiri, memastikan seluruh kemakmuran negara ini dirasai oleh setiap rakyat. Sudah tentu. Kita kerajaan wujud untuk memastikan bahawa ekonomi berkembang supaya peluang pekerjaan dan peluang perniagaan bertambah, supaya pendapatan rakyat bertambah, dan pada masa yang sama dapat memberi kemudahan untuk kesejahteraan rakyat. Okey. Datuk, bajet kali ini turut menggariskan 7 strategi utama, antaranya memantapkan tadbir urus fiskal. Jadi apakah langkah seterusnya bagi rasionalisasi subsidi? Kerajaan komited untuk memastikan kemampanan kedudukan fiskal kita, dan antara itu kalau pada tahun 2009 kita mengalami defisit fiskal sebanyak 6.7%, sekarang telah dikurangkan kepada 3.9% tahun lepas, 3.5% tahun ini dan 3% tahun depan, dan insya-Allah ini menuju kepada kedudukan bajet yang seimbang menjelang tahun 2020. Dan untuk memastikan kemampanan fiskal ini, kita perlu mengurangkan defisit, dan antara langkahnya ialah untuk merealisasi subsidi. Subsidi merupakan satu perkara yang amat tinggi perbelanjaannya. Kalau kita campur semua sekali, kira-kira lebih 40 bilion ringgit, dan untuk subsidi bahan api saja pada tahun lepas 23.5 bilion ringgit, merupakan satu perkara yang besar, dan ini perlu dikurangkan secara berperingkat. Dan setelah kita menjalankan pengurangan subsidi sebanyak 20 sen pada bulan September tahun lepas, dan lagi 20 sen minggu lepas, dan selepas ini apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi adalah untuk beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Jadi ini akan dilaksanakan satu kaedah baru yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, akan diumumkan kaedahnya tidak lama lagi. Penjimatan daripada pengurangan subsidi ini akan dipulangkan kembali kepada rakyat. Bagaimana caranya, Datuk Seri? Sudah tentu. Kalau kita ikutkan jumlah penjimatan ini, kalau 20 sen penjimatan berdasarkan kepada jumlah penggunaan 2 bilion liter sebulan, jadi penjimatannya adalah 400 juta ringgit sebulan ataupun 4.8 bilion ringgit setahun. Ini merupakan satu penjimatan yang besar, dan kita gunakan penjimatan ini untuk 3 perkara. Pertama sekali untuk melebihkan perbelanjaan pembangunan, untuk membina kemudahan
termasuklah pengangkutan awam, hospital, membina sekolah ataupun membagi sekolah yang perlu, dan lain-lain lagi kemudahan. Yang keduanya, untuk membolehkan kita memberikan bantuan pendapatan yang lebih kepada rakyat yang memerlukan. Ini termasuklah peningkatan BRIM. Yang ketiga ialah untuk membolehkan kita mengurangkan defisit negara. So itu antara kegunaan penyematan yang bakal kita dapat. Inflasi juga dijangka meningkat dengan pengurangan subsidi dan juga pelaksanaan GST tahun depan. Jadi apakah langkah yang akan diambil untuk mengurangkan kesannya kepada rakyat? Kalau kita ikut impak dia, sekarang ni inflasi pada kadar 3.3% itu purata dari bulan Januari hingga bulan Ogos, dan walaupun kita kurangkan subsidi 20 sen pada bulan ini, memandangkan kita telah pun mengurangkan subsidi tersebut juga pada tahun lepas. Jadi impaknya akan terus kekal pada paras 3.3%. Dan kesan daripada GST nanti tahun depan dijangka sekitar 1.8%, bermakna inflasi bakal meningkat kepada tahap 5%. Dan kita mempunyai langkah-langkah untuk mengurangkan kesannya kepada rakyat. Pertama sekali, kalau kita lihat dari segi langkah offset program, manfaat daripada peningkatan GST tersebut berjumlah 23 bilion ringgit. Kalau kita tolak pemansuhan cukai jualan dan perkhidmatan, dan juga dengan program-program offset yang lain, termasuklah juga pelebaran senarai barang-barang yang dikenakan kadar sifar, ini bermakna kebanyakan manfaat daripada GST ini dipulang balik kepada rakyat. So sebagai contohnya, banyak barang-barang yang telah pun dikenakan taraf zero ataupun kadar zero, kadar sifar, dan ini bermakna sebahagian lebih 500 daripada bahan-bahan tersebut sebenarnya mengalami pengurangan harga. Tetapi secara keseluruhan memang kita akui ada 1.8%. Jadi kita bantu rakyat dengan memberikan antara lain peningkatan BRIM, pengurangan kadar cukai, dan pengurangan kadar cukai ini amat relevan untuk mereka yang di golongan rendah, golongan menengah. Sebagai contohnya, dengan pengurangan kadar cukai dan peningkatan threshold level, sekarang ini mereka yang berpendapatan RM4,000 ke bawah tidak lagi membayar cukai. Dan untuk mereka sebagai contoh yang berpendapatan RM100,000 setahun ataupun hampir kira-kira RM8,000 sebulan, mereka bakal menikmati penyebatan sebanyak RM1,950. Jadi ini antara offset package yang kita berikan kepada rakyat untuk membolehkan mereka meringankan beban peningkatan harga akibat pengenalan GST ini. Baik, Datuk Seri Najib turut menyentuh mengenai RMK11 dalam bajet kali ini. Mungkin Datuk ingin terangkan lebih lanjut. Ini merupakan satu yang menarik, Farah, sebab Datuk Seri Perdana Menteri telah pun menerangkan tentang satu strategi baru yang dinamakan Strategi Pembangunan Negara Malaysia ataupun Malaysian National Development Strategy. Ini berdasarkan kepada satu pendekatan menggunakan Blue Ocean Strategy, di mana kita mahu memastikan apa juga aktiviti merangsang ekonomi negara ini dilaksanakan berdasarkan kepada projek-projek yang memberi impak yang tinggi, yang memerlukan kos yang rendah, dan juga yang membolehkan kita melaksanakannya secara cepat. Dalam bahasa Inggeris kita katakan high impact, low cost, dan juga rapid execution. Ini akan menjadi satu asas untuk rancangan besar ke-11 yang bakal dibentangkan di Parlimen pada bulan Mei tahun hadapan. Okey, baik. Terima kasih Datuk dengan penerangan itu tadi. Terima kasih, Farah. Kita kembali kepada rakan setugas untuk berita seterusnya.